3 individu termasuk 2 pegawai polis. Sebuah syarikat penyewaan kapal Pristine Offshore Sdn Bhd dihadapkan ke Mahkamah Session Shah Alam atas dakwaan kerana memberi suapan untuk mendapatkan kontrak penyewaan kapal. Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab iaitu ar-rishwah yang sinonim dengan perkataan batil yang turut meliputi perbuatan jenayah seperti merompak, memeras sunggut dan menipu. Selain itu, rasuah sering dikatakan sinonim dengan hadiah. Namun, hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang atas rasa keikhlasan sebenar si pemberi kepada si penerima. Manakala, rasuah dilihat sebagai pemberian dengan harapan mendapatkan ganjaran sesuatu sama ada dari segi subjektif atau objektif. Umumnya, rasuah boleh ditafsirkan sebagai pemberian atau penerimaan wang sogokan, komisen, pelincir, duit kopi, angpau, kautim atau under table money. Bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1986 memberi pandangan berkaitan rasuah dalam penulisannya dengan mentafsirkan rasuah sebagai suatu perbuatan yang mana seseorang memperoleh pendapatan atau pemberian melalui jalan yang salah. Menurut beliau, rasuah secara umumnya difahami sebagai memberi sesuatu kepada seseorang yang berkuasa dan berpengaruh supaya orang berkenaan menyalahgunakan kuasanya dan memberi keistimewaan kepada si pemberi. Antara contoh yang terkini adalah rampasan lebih 100 juta di Sabah, skandal hartanah di Johor melibatkan pegawai kerajaan dan skandal hartanah Filda. Itu adalah isu skandal rasuah yang pernah jadi tajuk berita utama di Malaysia. Rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilakukan untuk kepentingan individu akan merosakkan kepercayaan rakyat, melemahkan demokrasi, membantutkan ekonomi, meluaskan perbezaan sosial masyarakat sehingga boleh meruntuhkan sesebuah negara seperti yang berlaku di Kazakhstan baru-baru ini. Tidak dinafikan bahawa sifat tamak adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri manusia. Malahan, perbuatan rasuah ini disebut dalam semua kitab agama penting termasuk Al-Quran, Bible dan Vedas Hindu. Jadi, dalam video ini, kita akan melihat punca, kesan dan langkah mengatasi rasuah. Berikut adalah salah satu respon daripada seorang pakar yang kami telah temubual. Terima kasih untuk soalan tadi. Pada pandangan saya, penjawat awam menerima rasuah kerana faktor utamanya ialah kerana mengejar kemewahan. Mereka hendak meningkatkan status ataupun taraf hidup mereka. Jadi salah satu jalan pintas yang diambil ialah dengan menerima rasuah. Dan rasuah ni bukan diterima dalam bentuk wang sahaja, malah rasuah ni diterima dalam bentuk tiket pelancongan, dalam bentuk pembelian rumah. Maklumat saudari, saya tidak pernah lihat secara bersemuka tentang pemberi atau penerima rasuah. Selalunya insiden ini akan berlaku di sebalik tabir. Tapi saya pernah terdengar dan terbaca tentang gejala rasuah yang giat berlaku dalam kalangan penjawat awam. Contohnya berlaku dalam tender kantin sekolah di mana tender tu sepatutnya maklumat tender dirahsiakan, tapi jawat awam yang menguruskan tender tersebut membocorkan maklumat agar tender tersebut dapat kepada orang kenalan atau orang yang berjanji memberi rasuah kepada penerima rasuah tersebutlah. Saya pernah terdengar dan terbaca sejak aku kerana tiada jati diri tiada rasa bertanggungjawab, tiada rasa tercinta pada negara. Kerana kalau jika tertangkap kerana rasuah, pihak luar, negara luar mengetahuinya, ini akan memburukkan imej negara. Yang ketiga ialah pemberi dan penerima rasuah, dia kurang kesedaran tentang impak negatif rasuah kepada diri, keluarga, masyarakat, negara. Jadi mereka bersikap mementingkan diri sendiri dengan tidak mengambil tahu impak negatif rasuah.
Pelabur-pelabur asing sekiranya mengetahui bahawa rasuah banyak berlaku di Malaysia, maka persepsi mereka terhadap ekonomi negara kita akan menjadi negatif. Mereka berpendapat majoriti rakyat Malaysia ialah seseorang yang tidak berintegriti, tidak bertanggungjawab. So, bila pelabur asing ada pandangan negatif tentang negara kita, sudah tentu mereka tidak berani untuk melabur di negara kita. Kerana mereka beranggapan bahawa negara yang membenarkan rasuah berleluasa sudah pasti pentadbiran negara itu huru-hara, pastinya keselamatan di negara itu tidak terjamin, maka sudah tentu mereka tidak akan berani berlabur di negara kita dan secara tak langsung memberi impak kepada ekonomi negara. So, bukan setakat pelabur lah. Pelabur asing ni dari segi bila tidak mahu melabur di negara kita, dia akan menyebabkan tiada pembangunan di negara kita. Contohnya tiada pasaraya besar, tiada perindustrian. Bila tiada perindustrian, tiada pasaraya besar, apa berlaku? Masyarakat rakyat akan kehilangan kerja. Ada banyak penganggur. Lepas tu, kita terpaksa import banyak barang dari luar negara kerana dalam negara tiada sebarang kegiatan perindustrian. Semua ni melibatkan ekonomi. Betul tak? Ini semua satu rantaian. Rasuah ni bukan satu beri impak pada satu kumpulan kecil. Tapi kalau rasuah ni, kalau tidak dibantras, dia memberi satu kesan besar lah. Contoh kesan besar kepada negara yang tidak dapat dinafikan ialah ekonomi. Pelabur asing tidak melabur, mata wang asing tidak masuk, tiada pembangunan, rakyat Malaysia menganggur kerana tiada pembangunan. So beban tu jatuh pada siapa? Jatuh pada kerajaan. Berdasarkan borang soal selidik yang telah kami sebarkan kepada responden, terdapat beberapa langkah yang boleh dipraktikkan dalam kalangan masyarakat sekaligus dapat dijadikan cadangan untuk mengatasi isu rasuah. Cadangan yang pertama ialah dengan penerapan nilai integriti dan bertanggungjawab dalam silibus sekolah. Hal ini kerana melalui aktiviti yang dilakukan berkaitan dengan nilai-nilai tersebut di dalam silibus sekolah, pelajar dapat dididik dari kecil betapa pentingnya mempunyai nilai integriti dan nilai bertanggungjawab. Seterusnya, hukuman yang setimpal hendaklah dikenakan kepada pemberi dan penerima rasuah. Menurut undang-undang yang telah dikuatkuasakan berkaitan dengan kes rasuah, hukuman yang diberikan kepada penerima rasuah adalah lebih berat daripada pemberi rasuah. Rasuah nampak mudah, bukan? Bayangkanlah, suatu hari nanti anda adalah seorang mangsa rasuah yang menyebabkan kehilangan pekerjaan dan kehilangan nama baik dalam kalangan masyarakat. Jadi, fikirkanlah dengan pandangan yang jauh dan matang. Tiada apa yang hebat datang semudah itu.